Allah berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang amalan mereka kami terima kerana mereka beramal sampai ke tingkat ahsanu ma amilu. Amalan yang sampai ke tingkat ahsanu amala. Untuk meningkatkan amalan menjadi amalan ahsanu amala, kita perlu meningkatkan ilmu dan iman kita. Rasulullah SAW pada satu ketika, iaitu ketika dikerumuni ramai sahabat, baginda SAW tiba-tiba bersabda, jaddidu imanakum, dua kali. Lalu sahabat yang mendengar segera bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, teguhkanlah iman kamu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita nak meneguhkan, memperkaskan iman kita ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iksiru biqauli la ilaha illallah. Banyak-banyakkanlah sebutan la ilaha illallah. Ini bermakna apa yang disebut oleh Rasulullah selaras dengan apa yang Allah sebut di dalam ayat 27 surah Ibrahim, di mana Allah menegaskan bahawa kehidupan orang-orang yang beriman dunia dan akhirat, zahir dan batin, diperkasakan, diteguhkan oleh Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya fil akhirah biqauli sabit. Allah memperkasakan, meneguhkan kehidupan orang-orang yang beriman, iaitu ilmu mereka, iman mereka, amal mereka diteguhkan, dibaiki oleh Allah. Biqauli sabit, dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi Quran dan hadis Nabi selaras sama maksudnya. Itulah cara kita nak meningkatkan iman kita, ilmu kita, yang akhirnya memberi kesan kepada peningkatan amal. Bagaimanapun kita mesti tahu bagaimana kalau sabit atau kalimah thayyibah la ilaha illallah itu bila diucapkan terus menerus boleh meningkatkan iman, boleh meningkatkan ilmu kita dan memperbaiki amal kita sehingga amal kita menjadi ahsanu amala. Kerana selama ini kita hanya diberitahu untuk menambahkan iman mesti dengan ilmu. Untuk mendapat ilmu mesti belajar. Kerana itulah seseorang mukmin wajib terus belajar untuk meningkatkan ilmu. Tapi dalam keadaan itu kita telah lupa bahawa memang ada ilmu yang kita pelajari. Tapi ada ilmu yang tak boleh kita pelajari. Kerana Allah saja yang boleh memberi ilmu tersebut. Ilmu yang Allah kurniakan kepada kita terus ke dalam hati. Inilah yang diistilahkan ma'rifatullah. Apa juga ilmu, insya-Allah kita boleh usahakan. Tetapi ma'rifatullah itu tidak termasuk dalam kumpulan usaha kita. Ma'rifatullah adalah kurniaan Allah. Min ulumin mukasyafah. Sebahagian daripada ilmu yang Allah kasyafkan. Min ulumi wahbiyah. Sebahagian daripada ilmu yang Allah lempahkan terus ke dalam hati. Min umuri zawqiyah. Sebahagian ilmu yang Allah terus bagi kesan rasanya di dalam jasmani dan rohani. Seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Az-Zumar, taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bima yasha. Terasa takut di dalam hati, lalu seluruh anggota menggeletar. Kemudian hati yang takut ditukar oleh Allah dengan ketenangan.
anggota yang meletak ditukar oleh Allah dengan stabil. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itu semua adalah hidayat Allah yang Allah akan kurniakan kepada siapa yang telah dikehendaki. Inilah makrifah disebut di dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Allah sendiri yang menyampaikan terus ke dalam hati dan kesannya begitu hebat. Jadi Rasulullah SAW, begitu juga Allah dalam Quran ayat 27 surah Ibrahim. Kalau kita mau meningkatkan iman kita, yaitu ke tingkat yakin, mestilah membanyakkan zikir la ilaha illallah. Jadi dengan zikrullah ilmu tauhid kita akan ditingkatkan oleh Allah. Daripada ilmu kepada makrifah. Bila kita dapat kurniaan Allah makrifah, maka iman kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Caranya, mestilah kita berzikir la ilaha illallah. Tapi bukanlah sebarang zikir. Bukanlah sebarang sebutan la ilaha illallah. Di dalam tasawuf, zikir yang dimaksudkan ialah zikir yang bersanad, yang memang dipelajari oleh sahabat secara khusus daripada Rasulullah. Kemudian sahabat sebarkan kepada orang-orang Islam yang hidup sezaman. Kemudian begitulah diturunkan kepada generasi umat Islam dari satu generasi kepada satu generasi. Seperti yang selalu saya sebut, Sayyidina Ali diajar Rasulullah secara khusus zikir la ilaha illallah. Sesudah wafatnya Rasulullah, para sahabat belajar la ilaha illallah daripada Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali meninggal, maka orang ramai belajar la ilaha illallah daripada murid-murid Sayyidina Ali. Antaranya yang terkenal ialah Hasan Basri. Sesudah Sayyidina Ali meninggal, maka murid-murid Sayyidina Ali menjadi tumpuan orang ramai untuk belajar zikir la ilaha illallah. Antara mereka yang terkenal ialah Habibul Ajami. Begitulah sampai ke hari ini zikir la ilaha illallah itu diperturunkan dari seorang guru kepada seorang guru yang kemudiannya sampailah ke hari ini, di mana kalau kita kaji belum pun sampai melepasi 40 generasi. Ada yang buat penyelidikan hanya sampai ke 37-38 generasi saja. Jadi zikir yang inilah yang dinamakan zikir yang bersanad, yang lebih mudah kita pahami. Zikrullah yang diajar dalam mana-mana juga aliran tarekat, Ahmadiyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Satariyah, Raziliyah, Rifa'iyah dan sebagainya. Sinilah kita, dari keterangan inilah kita nampak kewajiban umat Islam belajar dan beramal dengan zikir yang bersanad, yaitu zikir tarekat. Karena semua
kaedah-kaedah zikir yang diajar oleh seluruh tarekat-tarekat yang ada mempunyai silsilah guru yang bersambung-sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedaran demikian sudah hilang. Majoriti umat Islam dah tak kisah. Malahan wirid zikir biasa pun mereka dah tak kisah. Tentulah lebih jauh pada kesedaran mereka zikir yang bersanad. Begitu jauh daripada pemikiran mereka tentang amalan zikir dalam tarekat. Seolah-olah amalan zikir dalam tarekat sudah hilang. Sepatutnya amalan tersebut yang mempelopori ialah para ulama. Kalau dalam konteks negara kita, sepatutnya yang mempelopori ialah pihak-pihak yang berkuasa agama. Mana-mana pihak yang berkuasa agama, sepatutnya mereka memelopori umat Islam, mengajak umat Islam kembali kepada zikir yang bersanad. Tapi kita dapati sebaliknya. Mereka, pihak-pihak tersebut seolah-olah macam memusuhi amalan tersebut. Karena itu kita dapati dalam sehari dua ini di negeri Pahang terdapat kumpulan orang berzikir yang menggoyang-goyang badan. Pihak yang berkuasa agama sangat serius, memandang sangat serius. Belum pun disiasat, sudah dilabelkan tarekat sesat, ajaran sesat. Sedangkan di zaman awal, zaman Islam, zaman Nabi dan zaman sahabat, orang berzikir bergerak-gerak tubuh badan. Seperti menari itu biasa. Kita boleh baca dalam banyak kitab di mana para sahabat bila berzikir menggoyang-goyangkan badan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, terliuk-liuk. Cuma pada masa itu mungkin tari menari ini tidak terkenal. Jadi bila seseorang berzikir bergoyang-goyang badan, apatah lagi tangan, angguk-angguk kepala, segera dikaitkan ini tarekat yang sesat, zikir yang sesat. Mana ada hadis, mana ada ayat Quran yang menyebutkan jangan kamu berzikir goyang badan. Jangan kamu berzikir yang terangguk-angguk ke depan, ke belakang. Ketika kamu zikir, jangan goyang-goyang tangan. Tidak ada. Tapi apa yang ada dalam kitab, setengah sahabat ketika berzikir menggoyang-goyangkan badan ke kiri kanan. Memang semua serba salah. Sekiranya ahli tarekat ketika berzikir tukar. Ketika zikir badan membatu macam patung pun nanti salah. Kenapa ketika zikir macam batu jadi patung masing-masing pun salah juga. Ini semua menunjukkan bahawa amalan zikrullah sudah hilang daripada ruang hati, ruang akal orang-orang Islam, terutamanya para ulama yang menanggung tugas menjaga keutuhan agama di kalangan umat.
Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan terang bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah di akhirat nanti akan digolongkan kepada 3 golongan. Golongan pertama ialah golongan mujrimin. Golongan orang-orang yang beriman yang melakukan dosa. Walaupun mereka buat baik, tapi mereka juga melakukan dosa. Dan dosa mereka itu lebih banyak daripada amal soleh. Maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Itulah golongan mujrimin. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Golongan mujrimin disebut dalam ayat ini. Golongan yang kedua ialah golongan ashabul maimanah. Dan golongan ketiga ialah golongan muqarrabun. Apakah yang membedakan antara golongan muqarrabun dan ashabul maimanah? Yang membedakan hanya satu. Golongan muqarrabun itu ketika hidup di dunia menjadi ahli zikir. Karena mereka ahli zikir, mereka selalu berzikir, banyak berzikir. Adapun ashabul maimanah, mereka tak belajar ilmu zikir. Tegasnya mereka tak bertarekat. Bila mereka tak bertarekat, maka mereka berzikir juga ikut suka hati. Beramal dengan wirid-wirid biasa, baca Quran. Mereka fikir sudah cukup. Tapi ayat 10 surah Al-Waqi'ah Allah menegaskan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan as-sabiqun itu sangat bahagia karena mereka diletakkan oleh Allah dalam surga Jannatul Adnin. Mereka itulah golongan muqarrabun. Saya selalu dah terangkan bahawa maksud as-sabiqun dalam ayat ini ialah orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan yang membanyakkan zikrullah. Az-zakiruna Allah katsiran wadz-zakirat. Orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan yang membanyakkan zikir. Inilah as-sabiqun. Jangan diganti banyak solat. Jangan diganti banyak derma. Jangan diganti dengan banyak puasa. Jangan diganti dengan banyak tahajud malam. Tidak boleh. Karena makna as-sabiqun itu ialah golongan orang-orang mukmin lelaki maupun perempuan yang membanyakkan zikir. Orang lain tak bersolok 10 hari. Tapi dia bersolok 10 hari. Selama solok 10 hari, tentulah ratus-ratus ribu dia berzikir Allah, Allah, Allah. Mungkin berjuta-juta. Kalau sepanjang umurnya dia bersolok 10 kali, 20 kali. Lagilah banyak. Tapi itulah sayangnya orang-orang yang bersolok banyak kali solok, pergi balik dia solok tangan kosong. Terpikir-pikir yang bukan-bukan. Tidak pernah memikirkan kebaikan amalan solok untuk mendorong melakukan solok seterusnya. 10 hari. Kalau 1 hari saja sebut Allah, Allah, Allah. 100 ribu. 10 hari sudah 1 juta.
Mungkin ada yang lebih. Jadi as-sabiqun ialah orang-orang mukmin lelaki maupun perempuan yang banyakkan zikir. Mereka yang banyakkan zikir lelaki perempuan ini ialah yang bertarekat. Terutamanya tarekat-tarekat yang melakukan uzlah khalwat, melakukan suluk. Kita telah pun mengadakan suluk sebanyak 76 kali. Mungkin ada jemaah kita yang tak miss suluk. Daripada suluk pertama sampai suluk ke-76. Mungkin ada. Ada yang mungkin 50 kali. Ada mungkin 40 kali. Ada mungkin 10 kali dan seterusnya. Sebenarnya zikir dalam suluk ni sangat penting. Kalau kita hubungkan dengan as-sabiqun, betul lah. Sangat penting. Cuba kita banding seorang individu yang tidak bersuluk, tak beramal mana-mana tarekat, hidup setahun di rumah seperti biasa, pergi masjid sembahyang jemaah, balik setahun. Seorang individu hidup seperti orang ini juga. Cuma setahun sekali atau 2 kali dia bersuluk. Apakah bedanya? Yang membedakan ialah orang bersuluk ini banyak zikir. Bila banyak zikir, ada peluang besar untuk dimasukkan Allah dalam kumpulan as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Itulah ingatan saya, jangan ditukar. Kita kagum dengan seorang yang malam-malam dia syahdu tahajud. Kita kagum yang seorang selalu puasa Senin Khamis. Itu baik. Tapi yang Allah kedepankan ialah as-sabiqun as-sabiqun. Kalau orang ini dah banyak zikir, dia tahajud, dia puasa, tentulah lebih baik. Yang saya maksudkan jangan ditukar. Aku dah banyak puasa, tak payah zikir. Aku dah banyak tahajud malam, tak payah zikir. Aku dah banyak baca Quran, tak payah zikir. Sehingga terdapat orang-orang alim yang salah faham. Aku dah baca Quran, tak perlu zikir. Kerana beberapa ulama menyebutkan, kalau aku diberi pilihan antara zikrullah dengan baca Quran, aku akan pilih baca Quran. Ini menimbulkan salah faham orang-orang alim. Mereka pilih baca Quran, tinggalkan zikir. Sedangkan kata-kata ulama itu, kalau sekiranya aku diberi pilihan antara banyak zikir dengan banyak baca Quran, aku pilih baca Quran. Tetapi di dalam Islam tidak ada pilihan. Kedua-duanya mesti diamal. Zikir wajib diamal, baca Quran juga wajib diamal. Tidak ada pilihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibin alaina. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ايمانا دائما قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نسألك التوبة والإنابة واستقامة على الشريعة البراءة البيضاء. الله جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما أحد.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.